InsyaAllah kita sambung semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan, pertama-tamanya sekali lagi kita merakamkan, mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berpindah kepada slot yang kedua pada pagi ini, pengajian fiqh, iaitu membahaskan berkenaan dengan perkara-perkara yang bersangkutan dengan murtad. Bersangkutan dengan murtad, iaitu kita bincang masalah kehakiman syarak, masalah qanun jinayah syar'iyah yang membahaskan tentang berkaitan dengan undang-undang, iaitu tajuknya murtad. InsyaAllah kita akan berbicara berkenaan dengan murtad ni, hukum murtad, muka surat 1902 dan di dalam fiqh manhaji, di dalam fiqh manhaji 1902 jilid yang ke-8. Jilid yang ke-8. 1902, tuan-tuan tengok 1902 jilid yang ke-8. Tajuknya hukuman murtad. Tajuknya hukuman murtad. Kitab ni, fiqh manhaji ni, terjemahan Melayu ni 8 jilid. 8 jilid. Kitab Arabnya yang sebenarnya kitab Arab fiqh manhaji ni 3 jilid. Di dalam bahasa Arab. Kalau tuan-tuan nak membelinya, belilah dalam bahasa Arab. 3 jilid. 3 jilid. Order dengan Shopee. Order dengan Shopee, kita boleh beli bahasa Arab, lepas itu kita tengok kau faham. Mudah-mudahan kita faham. Kita baca hak roaming, lepas tu baca hak Arab di bawah tajuk-tajuk yang kita baca ni. Dia ada 3 jilid kitabnya. 3 jilid. Hak asal dia, terjemahnya sebiji-sebiji. Terjemah sebiji-sebiji di dalam kitab daripada kitab Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, hukum murtad, hukuman murtad. Orang yang murtad ni bagaimanakah hukum? Berdasarkan hukum Islam, Mahkamah Islam. Mahkamah Islam. Hukuman bagi kesalahan murtad yang dikenakan kepada lelaki dan perempuan adalah sama. Hukuman murtad ni adalah sama ada lelaki dan perempuan. Apabila seseorang lelaki atau wanita telah balik dan berakal melakukan sesuatu seperti yang digariskan sebelum ini. Sebelum ini, benda yang digariskan tu melalui apa? Allah. Melalui apa? Tidakkah 3 kategori menyebabkan murtad ni? Apa dia? Perbuatan etikak, perkataan. Itu kategori yang menyebabkan murtad. Salah satu daripada 3 perkara tersebut. Lepas itu dinisbahkan kepada murtad ni, berapa kumpulan dipanggil murtad.
Dua kumpulan Ustaz. Dua kumpulan apa dia? Pertama, murtad Kopi. kehidupan seharian kopi. Murtad yang pertama, kehidupan seharian yang boleh menyebabkan murtad. Pertama. Yang kedua? Keluar Islam. Keluar Islam. Itu di kategori murtad tu. Yang bukan maksud dia istiharkan Islam, dia keluar daripada Islam itu saja. Tetapi murtad ni boleh berlaku ketika kita hidup seharian. Ketika kita hidup seharian. Jadi perkara ini perkara yang kita contohkan, maknanya di dalam air semayang. Air semayang tu boleh batal. Bukan makna air semayang tu sebelum zuhur kita mengambil air semayang sampai ke subuh pula air semayang tak batal. Tidak. Dia ada perkara-perkara yang membatalkan air semayang. Walaupun kita bersiap apa begitu gini nak tunggu semayang. 4, 5, 6 perkara yang membatalkan air semayang, maka uduk kita tu batal, kita kena ambil air semayang semula. Begitu juga Islam. 3 perkara secara pokoknya: i'tiqad, perbuatan, perkataan. Bila melakukan salah satu daripada 3, maka kita ni wajib bersyahadah semula, wajib beristighfar semula, maka kembali kepada Islam. 1. Yang kedua, seseorang yang murtad, istihar nak keluar Islam, maka kategori yang kita bincangkan ni, hukum kepada yang murtad ini. Lepas itu, apabila seseorang lelaki atau wanita yang telah balik dan berakal, syarat dia melakukan sesuatu seperti yang digariskan sebelum ini sehingga membawa kepada kemurtadan. Kategori maknanya prasyarat murtad itu, mereka tertakluk kepada hukum-hukum berikut. Maka tertakluklah kepada hukum-hukum yang akan dinyatakan di bawah ni. Hukum murtad ni. Pertama, pesalah murtad wajib diminta segera bertaubat. Tuan-tuan, kalau baca kitab Matla'il Badri, ataupun kitab Iqna', kitab Minhajut Talibin, kitab fiqh, apatah lagi di dalam kitab-kitab besar, kitab Al-Mu'tamad, lepas tu kitab Asnal Matalik, kitab Raudatut Talibi dan seumpamanya. Dia membahaskan, kitab-kitab fiqh ni membahaskan, iaitu seseorang yang murtad ni wajib diminta bertobat. Kita minta tobat, suruh dia bertobat, suruh dia bersyahadah balik, istighfar. Di dalam bab ini, sebelum dia ingkar, makna sebelum dijatuhkan hukuman oleh pemerintah. Jadi pesalah murtad wajib diminta segera bertaubat dengan syarat balik dan berakal. Ada kategori-kategorinya yang kita pernah dengar. Dia nak pakai Quran saja, hadis dia tolak, maka dia mati. Dan dia faham, dan dia berakal, dan dia balik. Ada isu begitu. Dia nak pakai hadis saja, nak pakai ayat Quran saja, tak nak pakai hadis. Ayat Quran betul-betul daripada Allah Ta'ala dikhabar, manakala hadis ni daripada ciptaan Nabi Muhammad. Oh, Masya Allah, dia berkata begitu. Maksudnya dia disuruh bertaubat.
Ini kerana kemurtadannya mungkin disebabkan oleh sesuatu salah faham yang timbul atau kerana rasa marah hingga menyebabkannya hilang pedoman. Dengan ini, pesalah akan dibimbing semula kepada kebenaran dengan cara bertaubat dan nasihat. Di samping itu, dia perlu disedarkan tentang kesalahan dan akibat buruk perbuatannya. Jadi pihak pemerintah, khususnya channel Jabatan Agama. Channel Jabatan Agama memberi kaunseling, memberi khidmat nasihat bagi orang yang murtad ini ataupun orang yang nak murtad ini. Jadi dinasihatkan apa begitu begini dengan cara supaya dia kembali kepada asal agama Islam. Memang dia tersalah faham, dia tersalah fikiran, terbalik fikiran oleh kerana dia mengungkapkan perkataan-perkataan ataupun perkara-perkara murtad. Dia tersalah pertimbangan. Maklulah tak tahu. Takkan tak tahu. Jadi bukan takkan. Jadi kita ni tahu sebab kita mengaji. Sebab kita mengaji. Jadi contohnya sembahyang hari raya, kunut nazilah juga. Kunut nazilah juga sembahyang hari raya. Itu maksudnya tak tahu. Kunut nazilah ni disunatkan limaktubatin. Hanya sembahyang fardu sahaja. Fardu Jumaat, fardu 5 waktu, lepas tu fardu qada, disunatkan. Bermaksud kalau sembahyang raya tak salah, tapi makruh, tidak ada warid mengatakan dalam kitab mana syariat kita, maknanya tidak ada dibuat sembahyang sunat dibaca kunut nazilah. Sembahyang sunat baca kunut ada. Sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat baca kunut. Sembahyang sunat apa baca kunut? Kunut biasa. Terawih, Ustaz. Sembahyang witir. Sembahyang witir pada bulan Ramadan saja. Sembahyang witir hari-hari ni tidak disunatkan baca kunut. Itu dia kaedah dia. Lepas itu, witir pada bulan Ramadan sahaja ni, maksudnya witir malam 16 sahaja. Malam pertama Ramadan tidak disunatkan. Jadi kalau kita buat, makruh, tidak batal sembahyang. Sebab dia ni kategori sunat hayat. Kalau kita sembahyang subuh pun sekalipun kita tak baca kunut, maka meninggalkan kunut itu makruh, sembahyang sah. Lepas itu sunat sujud sahwi, kerana dia tu sembahyang subuh hari-hari ni baca kunut ni sunat apa? Bukan rukuk tak, sunat apa? Sunat abad. Jadi tak tahu. Tak tahu. Tidak dinafikan orang yang murtad ini ataupun orang yang nak murtad ini dia tak tahu. Jadi oleh kerana itu, yang pertama sekali kena ambil tahu kepada pemerintah yang berkewajipan, maksudnya pesalah murtad ini diminta bertaubat dengan nasihat-nasihat kepada dia. Kaunselor lah. Kaunselor untuk menasihatkan dia masalah apa. Rupanya dia istihar nak murtad masalah kesempitan hidup. Masalah kesempitan hidup. Jadi channel kita membantu. Sepatutnya zakat contohnya, dia membantu berkenaan dengan zakat. Orang yang mu'alaf maksud kesempitan hidup dia ni asnaf. Lepas itu Jabatan Agama membantu dia, ada bahagian dakwah dia apa begitu begini. Lepas itu dari segi kemasyarakatan masjid surau kita pun membantu.
bila mana ada orang-orang susah. Lepas itu kita syabahlah juga masjid surau kita, mana di musim Covid ni ada orang susah, kedai tutup, batu pencarian hilang, maka inisiatif daripada masjid, daripada surau, mana pengurusi dia menyediakan makanan, keperluan. Mana nak kata mana, dah susah sungguh. Dah susah sungguh. Masa itu segi politik lah. Masa Pakatan Harapan dulu, Guan Eng tu Menteri Kewangan RM30 bagi. Lepas tu dia suruh kerajaan sekarang ni RM1,000. Itu politik semata-mata. Kita tak kira kerajaan mana, asal bila rakyat susah kena membantu. Tak kira masyarakat di mana apa sekalipun, kalau masyarakat kita tu susah, kita bantu yang boleh kita bantu. Maknanya serba sedikit di dalam masyarakat kita membantu orang yang susah. Jadi orang yang nak murtad ni kena bantu juga. Apa punca dia nak murtad? Ada saudara kita cakap nak murtad sebab dia tukar jantina. Tukar jantina. Jantina dia tu lelaki tukar kepada perempuan. Contohnya dia nak murtad kerana tekanan. Maknanya lenggak dia tu nak jadi perempuan apa begitu begini. Jadi tekanan bila kutuk dia mengisytiharkan nak murtad di khabar. Lebih baik saya murtad di khabar. Lebih baik saya murtad daripada hidup sebagai Islam. Maknanya awak buat hal ataupun buat perangai. Jadi oleh kerana buat perangai, jadi apabila dikutuk oleh masyarakat, maka kerajaan istilahnya. Kerajaan maknanya di dalam kehidupan dia. Dia sesak. Jadi itulah punca-punca dia. Boleh jadi punca dia. Lepas itu pegangan agama yang tipis. Kita ni sebab mengaji ni wajib, saya sebutkan, wajib mengaji tauhid, wajib mengaji fiqh, wajib mengaji tasawuf. Mana itu asas kita, basic kita. Iman, Islam, ihsan. Wajib. Rusuhlah bagaimanapun, seminarlah bagaimanapun, program ini, kalau program sekadar minda sahaja, sekadar fizikal sahaja, tidak mampu untuk melekatkan akidah kita, menguatkan akidah. Melainkan kita memberi asuhan tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid ni seperti mana saya katakan, dan saya tak jemu-jemu mengulang. Kita nak mengingat sesama kita. Tauhid berkenaan akidah, fiqh berkenaan dengan syariat, tasawuf berkenaan dengan akhlak moral. Itu asasnya. Asas tiga ni. Walau bagaimanapun seminar apa begitu begini, kerusuh bengkel apa, tak boleh jadi. Tak boleh jadi melainkan tiga punca ini, punca asas basic agama kita. Tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi yang pertama sekali, masalah murtad ni kita diminta, maknanya khususnya kepada pemerintah diminta untuk orang yang murtad ni dinasihatkan supaya bertaubat. Yang kedua, pesalah diberi amaran tentang akibat buruk jika dia masih kekal murtad dan menerima pelawaan supaya bertaubat. Lepas nasihat apa begitu begini, dengan cara psikologi, dengan cara asuhan agama apa begitu begini, nasihat, counselling kepada agama ataupun kaunselor yang berkemahiran lah. Kaunselor yang berkemahiran, dia tak terima juga. Yang keduanya, step dia ialah kita menceritakan akibat daripada murtad. Akibat daripada murtad ni macam mana awak ceritanya. Itu dia kira amaran. Seperti mana buruk juga.
kita hantar wakil untuk menasihatnya. Untuk bermusyawarah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga orang yang murtad, maknanya kita bagi amaran akibat daripada murtad. Awak mempertahankan nak murtad juga, nak keluar daripada Islam, makanya tentang akibat buruknya. Tentang akibat buruknya kalau sekiranya tidak menerima pelawaan ataupun nasihat untuk bertaubat. Yang ketiga, sehubungan dengan itu dia kata pelawaan untuk bertaubat kita amaran sekiranya dia tak bertaubat juga, akibat buruknya ialah dia akan dibunuh. Yang ketiga, pesalah wajib dibunuh setelah step yang kita sebutkan tadi. Pesalah wajib dibunuh jika masih mempertahankan murtadnya itu, dia tak nak taubat. Dia tak nak bertaubat, pesalah wajib dibunuh. Hukum ini berpandukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu. Di dalam kitab Tuhfatur Raghibi, dalam Tuhfatur Raghibi itu dia ada sebut juga hadis ni. Hadis ni, man baddala dinahu faqtuluhu, sesiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Riwayat Bukhari. Hadis ni riwayat Bukhari. Maknanya pegangan dalil ataupun hujah berkait dengan murtad ni. Sesiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Kita agama ni bukan main-main. Agama ni pegangan hidup, pegangan dekat nak mati, pegangan di alam barzah, lepas tu pegangan kita di mahsyar. Tu iman. Berkait dengan iman. Syariat ni dah habis dah kalau kita mati. Berkait dengan iman ni daripada hidup maka sampai kepada mahsyar. Kukuh. Itu berkenaan dengan rukun iman tu bukan calang-calang, bukan main-main. 6 perkara itu tunjang kita, asas kita. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Itulah pegangan kita. Itulah pakaian kita. Itulah seluar baju kita. Maka seluar baju tanggal, seluar tanggal, apa yang ada? Jadi basic di dalam perkara itu naklah kita mendalaminya dengan mengaji ilmu tauhid. Kita mengaji ilmu tauhid secara detail satu persatu seperti mana yang kita baca, yang kita belajar di dalam kitab Faridah dulu, di dalam kitab Aqidatun Najin, ataupun di dalam kitab kuliah-kuliah maghrib, kuliah-kuliah isyak di masjid, di surau. Itulah nak kita bagi penuh supaya kita tidak tergelincir. Supaya kita tidak tergelincir. Ibarat kata kita pergi pasar pagi, pasar tani, maknanya kita bajetnya nak beli apa? Makna sesuatu dua ada duit. Ada duit. Kalau kita nak beli barang keperluan harian, kita pergi tunah manja, kita pergi patah hizah, kita pergi pasar raya tertentu, maknanya kita bajet nak beli benda 100, 200 mesti ada dalam poket. Kita bajet nak membeli. Begitu juga ni nisbahkan kepada itu iman kita. Iman kita ni pegang, kuat. Iman ni dia naik, dia turun. Dalam kitab disebut martabat iman beberapa perkara. Martabat iman tu. Martabat iman tak naik, tak turun. Iman apa? Malaikat. Iman malaikat tak naik, tak turun.
Yang kedua, naik soma. Iman siapa? Nabi. Iman Nabi Rasul, naik soma. Yang ketiga, yang pertama tadi, martabat tak naik tak turun. Yang kedua, naik soma. Tak naik tak turun ni iman malaikat. Naik soma, iman Nabi, para Rasul, Anbiya. Yang ketiga, sekejap turun, sekejap naik. Iman siapa? Manusia. Iman manusia naik turun. Kalau sembahyang subuh pukul 7 sembahyang subuh pukul 7 tu iman menjuna tu. Sembahyang asar, apa nama, 4 asar. Pukul berapa sekarang ni? 4 lebih dah. Sembahyang asar 4:30 baru sembahyang asar. Baru sembahyang zuhur 4:30 sembahyang zuhur, 4:45, 4:40 masuk asar. Mana iman lemah. Kita boleh sukat begitu. Kita boleh sukat. Dalam bila berborak apa nama ni, cerah mata. Bila berborak. Bila pergi dengar kuliah masjid, tidur. Ustaz baru assalamualaikum, tidur dah. Mana iman lemah. Sebab nak ceritakan, ustaz ni nak ceritakan al-ulama warasatul anbiya, nasihat-nasihat agama, makna ulama tu waris Nabi, nak menyampaikan pesanan-pesanan Nabi. Jadi dia tidur selalu. Itu iman naik turun. Naik turun. Lepas itu yang keempat, martabat iman turun seumpama. Siapa iman turun seumpama? Iman turun seumpama. Siapa? Orang fasik. Orang Islam tapi fasik. Fasik dalam arti kata dia membiasakan mengekalkan dosa-dosa besar. Itu orang fasik, turun seumpama. Na'udzubillah. Dan yang kelimanya, iman mardud. Iman mardud, percaya yang ditolak, iman orang kafir. Orang kafir ni, Tuhan Allah dia kata begitu begini, maka dia tidak diterima ataupun ditolak iman dia, iman mardud. Itu 5 kategori iman kita ni. 5 kategori iman. Jangan main-main di dalam bab perkara yang boleh menjadi murtad. Daripada Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah mana? Abdullah bin Umar. La yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin an-nafsu bin nafsi was-sayyibu zani wal mariku minad din at-tariku lil jamaah. Tidak dihalalkan darah seseorang muslim yang mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan saya ni Nabi, maksudnya saya Nabi, saya ini adalah utusan Allah kecuali kerana salah satu daripada 3 sebab. Tak halal darah tu, bahawasanya tak halal darah itu, Nabi menyatakan tidak halal darah seseorang muslim, dan kita mengaku kepada Allah Tuhan kita, Rasulullah Nabi kita, melainkan halal itu ada 3 sebab. Ada 3 sebab. Pertama, nyawa dengan nyawa, bunuh balas bunuh. Orang yang pernah kahwin yang berzina, rejam. Dan orang yang memisahkan diri daripada agamanya, iaitu murtad, serta meninggalkan masyarakat Islam. Itu 3 kategori. Pertama, halal darahnya, bunuh balas bunuh, kisos. Lepas itu yang kedua, az-zani,
orang yang berzina dah kahwin, hukum rejam. Dan yang ketiga, orang yang murtad, meninggalkan agama dia. Itu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu daripada Jabir radhiyallahu anhu, sahabat, seorang wanita dikenali sebagai Ummu Ruman telah murtad, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia diajar tentang Islam. Sekiranya dia bertaubat, maka tidak mengapa. Namun sekiranya dia tidak bertaubat, dia akan dibunuh. Itu dalil-dalil, 3 dalil berkenaan dengan pesalah murtad ini wajib dibunuh. Maruah Islam. Sebab itu di dalam perkara-perkara yang wajib dipelihara agama. Jadi agama ni tak boleh buat main-main. Dan kita berkewajipan mendalami agama sehingga kita boleh melakukan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fardu ain. Bukan atas ustaz, bukan atas tok imam, bukan begitu begini, tapi wajib kita mendalami agama kita biar faham. Jadi perkara-perkara yang sikit-sikit pun, yang kecil-kecil pun kita tak faham. Walaupun perkara-perkara itu tidak bercanggah, tidak mencacatkan mak, tapi kena faham. Jadi faham kepada agama itu ialah kita mengaji. Kita mengaji. Rupa-rupanya kita tak tahu kisah korban ni. Ada orang beranggapan tidak boleh mencukur janggut, tak boleh mencukur misai, tak boleh membuang bulu-bulu sehingga dia berkorban. Rupanya wajib. Dia beranggapan wajib. Rupanya tak faham. Dia tak faham. Maknanya dia faham seimbah lalu. Maknanya kalau siapa nak korban daripada 1 Zulhijjah, maknanya tak boleh. Itu dia perkataan tak faham. Tak boleh bercukur apa begini sehingga dia buat korban. Rupanya ada masyarakat kita tak tahu. Bermakna dia, ustaz, saya boleh dah saya setelah buat korban, saya boleh dah bercukur apa gini. Bercukur. Lepas tu dia sebut maknanya tak sah korban kalau sekiranya bercukur janggut. Tak faham. Kita kata perkara itu remeh, tetapi oleh kerana tak faham, tak mengaji, dia tidak perkataan yang tak sebut perkataan disunatkan orang yang nak berkorban. Jangan sekali-kali mencukur bulu-bulu di tubuh badan dia sehingga sembelih binatang korban dia tu, sehingga disembelih binatang korban dia. Sunat, perkataan sunat tu. Sebab viral benda saya tak membaca sangat, sekali imbas je. Dilarang. Dilarang. Dia maksud, dia orang tak mengaji ni, dilarang tu makna tak sah korban. Sebab itu jangan main-main di dalam perkara-perkara berhubung dengan agama kita ni. Jangan buat-buat sewenang-wenangnya. Kita kena faham. Makna disunatkan. Disunatkan. Satu. Yang kedua, orang tak faham. Orang tak faham isunya, masjid saya tutup, awak semayang ke mana? Tak semayang lah ni khabar. Mana pula nak semayang, masjid tutup. Sanitasi mencuci masjid tutup, tak semayang lah. Lepas tu kita boleh buat sendiri semayang raya ni. Tak boleh, sebabnya macam semayang Jumaat juga. Tak faham juga. Tak faham juga. Semayang Jumaat lain, syarat rukuk dia, semayang raya lain. Itu masalahnya.
Jadi oleh kerana tak faham. Jadi murtad ni step dia supaya kita beri faham dulu. Yang kedua, kita mengancam dia akibat daripada dia murtad setelah dia tak nak bertaubat, ancaman kita. Ancaman syarak. Lepas tu yang ketiganya, mesti dia laksanakan hukum. Tak boleh main-main lah. Kita murtad daripada agama Islam, keluar agama Islam. Lepas tu ketiga-tiga ini, hukuman dia ni, setelah itu dilaksanakan hukum murtad itu. Nombor 1, kaunseling. Nombor 2, amaran. Nombor 3, bunuh. Dan 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan hukum bunuh ini. Itu dia. Boleh faham? Boleh. Yang pentingnya kita beri faham kepada orang yang murtad ini. Beri faham dulu. Supaya dia faham dengan sebaik-baiknya. Takkan tak faham. Bermakna kita jangan permudahkan dia. Boleh jadi dia cetek di dalam fahaman agama. Cetek di dalam fahaman agama ataupun sambil lewa di dalam proses belajar agama. Dia ingat Islam tu baka, keturunan. Kita ni keturunan Islam, tetapi tidak mendalami Islam. Mana tahu? Walaupun kita keturunan Islam, ayah, datuk, nenek, moyang, piuk, piat, canggau hari, undang, anding, kelopak, buyuk, maknanya tak mengaji. Kita tak mengaji. Moyang saya dulu alim, boleh mengarang kitab. Itu moyang awak mengarang kitab mana? Tak boleh gitu. Dia al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Walaupun ayah kita alim, ayah kita tok guru, ayah kita ustaz, ayah kita tok lebah, tidak semestinya warisan tok guru, tok lebah, alim gitu gini kepada kita, melainkan kita belajar. Orang tua-tua khabar, sekiranya dah ada keturunan apa-apa bidang sekalipun, belajar sikit banyak pandai. Itu dia. Belajar sikit banyak pandai. Saya pegang perkataan itu. Saya pegang walaupun tak ada tak ada benda begitu gini. Mana pengamatan kita. Pengamatan kita. Contohnya dia ni aki dia dulu tok lebah di kampung dia. Aki dia tok lebah. Rupanya cucu dia ada meh aki dia. Makna cucu dia ada meh aki dia. Makna keturunan itu aki dia lebih, dia macam mana ni orang ni gini. Anak dia tu padan lah, anak dia tu lebih, sebabnya aki dia dulu lebih. Aki dia dulu lebih. Satu. Yang keduanya, aki dia perompak. Aki dia perompak contohnya. Lepas tu cucu dia ataupun cicit dia padan kelah menyambung merompak. Lepas tu, moyang dia dulu gitu. Dia ada keturunan. Makna nazak makna ada kaitan juga. Jadi bila kita melihat susu galo tu tak dapat tidak sesuatu perkara itu ada kaitan. Ada kaitan. Contoh, ayah saya, arwah ayah, dia tu cikgu. Lepas tu dia cikgu, lepas tu bercakap ni pandai sangat. Cikgu-cikgu ni biasa bercakap pandai. Bercakap pandai sangat. Bercakap pandai. Bersyarah pandai. Di kampung ni begitu begini, bermesyuarat apa begitu begini, perwakilan semua. Wakil dia, gini bercakap pandai. Lepas itu pok saudara sepupu saya, dia pun bercerita masa orang kahwin, bertunang, dia cerita ke saya, masa saya sekolah rendah lagi, sekolah menengah dah,
tingkatan 3, tingkatan 4. Dia bercerita ke saya, ayuh awak ni sedap, dia khabar bercakap. Ayuh, saya pengalaman tu. Ayuh awak ni sedap, saya khabar, kenapanya Pak Andok, pangkat Pak Andok saya, pok saudara sepupu. Kenapa Pak Andok khabar ke ayuh sedap? Lah, aki awak tu macam lawyer, dia khabar. Aki Mak Daud tu. Ayuh pada ayuh saya. Ayuh pada ayuh saya tu, ayuh saya pun tak sempat, umur 3 tahun dia meninggal. Umur 3 tahun, dalam tahun 41 dia meninggal, masa Jepun. Aki awak tu macam lawyer zaman ini, dia khabar. Lepas tu saya, maknanya pok saudara sepupu saya sempat dengan aki saya tu. Dia lebih tua pada ayah saya. Masa itu meninggal dah. Dia khabar aki awak tu macam lawyer. Lepas tu saya khabar aki mana Panau. Lah, aki Daud awak tu lah. Maknanya aki saya tu, maknanya hal ehwal yang berkait dengan kampung, hak berkelahi dengan padinya, padi makan di kerbau, berkelahi dengan rumah tangga, berkelahi dengan macam-macam, arwah aki telah menyelesai. Itu dikata ada meh-meh juga. Ada meh-meh di dalam serba sedikit. Maknanya jadi kita agama ni ada meh-meh. Maknanya kalau kita belajar di bidang itu akan menjadi. Akan menjadi. Contoh lain, tukar begitu juga. Dia tu pandai sungguh buat bak senapang. Buat senapang, buat sarung parang, ulu parang, lawa. Memanglah dia ayah dia tu tukar. Dia ada meh-meh juga. Tukar rumah gitu juga. Comel rumah dia tu buat. Ayah dia tu tukar. Itu maksudnya. Boleh faham? Boleh faham yang kita bicarakan ini berkenaan dengan hukuman murtad. Boleh faham? InsyaAllah. Boleh faham tak? Seterusnya, syarat-syarat pelaksanaan hukuman ni. Sebagaimana yang dinyatakan tadi, hukuman murtad ini ialah hukuman mati. Kita tahu dah hukuman mati. Namun demikian, hukuman ini tidak boleh dilaksanakan melainkan memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, syarat dia baligh dan berakal. Perbuatan murtad oleh kanak-kanak dan orang gila tidak akan diambil kira kerana mereka bukan mukallaf. Cuma penjaga kanak-kanak tersebut bertanggungjawab untuk menghukum, menegur dan meminta supaya dia bertaubat daripada apa yang dilakukan ataupun yang dituturkan. Itu perkara syarat pertama, baligh dan berakal. Kedua, diminta supaya bertaubat. Pesalah murtad tidak boleh dibunuh melainkan setelah diminta bertaubat terlebih dahulu. Walau bagaimanapun pesalah akan dibunuh sekiranya masih enggan bertaubat. Dia tidak akan diberi tempoh setelah enggan bertaubat. Kita nak bunuh, tiba-tiba saya bertaubat, tak jadi bunuh. Saya bertaubat tak jadi. Jadi dua syarat itu. Di dalam sebuah hadis berkenaan dengan perlantikan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini periwayat hadis juga sebagai pentadbir di Yaman. di Yaman agaknya. Pentadbir. Antara kandungan hadis ini dinyatakan salah satu perkara-perkara yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dihantar ke Yaman. Apabila beliau tiba, Abu Musa memberikan kepadanya bantal iaitu sofa dan berkata, turunlah. Pada ketika itu terdapat seorang lelaki yang terikat. Muaz bertanya, apakah yang berlaku? Abu Musa berkata, dia seorang Yahudi yang telah memeluk Islam tetapi kemudian dia kembali kepada agama Yahudi dia. Abu Musa berkata, duduklah. Muaz berkata, saya tidak akan duduk kecuali dia dibunuh. Inilah hukuman Allah dan Rasulnya. Beliau ulang sebanyak 3 kali. Lalu Abu Musa memberi perintah lantas orang Yahudi itu dibunuh. Itu
Contohnya, dia beritahu berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan ketika itu Abu Musa Al-Asy'ari sebagai pentadbir di Yaman. Lepas itu Muaz Governor, TYT tuan yang terutama, Governor di Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni dia pergi ke Yaman. Keadaan begitu, contohnya maknanya bunuh. Setelah dinasihat apa begitu gini, prosesnya dibunuh. Jadi oleh kerana itu kita faham dari segi kehakiman, dari segi undang-undang syariah berkaitan dengan orang murtad ini, dikategorikan murtad ini, dan pelaksanaan hukumnya ada step-step ataupun ada tabaqat, ada peringkat-peringkat di dalam kehakiman, di dalam undang-undang jenayah. Tidak boleh dibuat semena-mena, kenalah, wajiblah mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat kita, oleh syariat. Jadi tuan-tuan satu ketika nanti akan menjadi lawyer ataupun menjadi hakim, akan menjadi lawyer, akan menjadi hakim, lawyer syariah, peguam syariah, maka perkara-perkara ini hendaklah diteliti berkenaan dengan hukum murtad. Boleh faham? Boleh? InsyaAllah mudah-mudahan. Hukuman murtad ni dia ada berapa peringkat? Ada berapa peringkat berkenaan dengan murtad ini? 10. 3. Apa dia? Wajib diminta supaya segera bertaubat dan bersyahadat dan beristighfar. Maknanya yang pertama, wajib kita suruh bertaubat. Yang kedua, salah diberi amaran. diberi amaran. Yang ketiga, salah wajib dibunuh jika masih mempertahankan murtadnya. Itu 3. Nombor 1, kita suruh bertaubat. Nombor 2, awak ni jangan buat tak pasal. Kalau awak tak bertaubat, tak insaf kembali kepada Islam, awak akan dibunuh. Lepas tu yang ketiganya, pelaksanaan hukuman bunuh. Berapakah dalil yang disebutkan dalam kitab ni berkait dengan murtad? Berapakah dalilnya? 3 hadis Nabi. 3 hadis Nabi. Yang pertama, daripada hadis-hadis Nabi itu menyatakan hukum bunuh. Siapa tukar agama, bunuh. Yang kedua, hadis Nabi itu kata maknanya tidak halal darah seseorang itu melainkan 3 perkara. Lepas tu yang ketiga, hadis yang berkenaan dengan seorang perempuan murtad, namun Nabi memerintahkan supaya dia bertaubat. Bila dia tak bertaubat, maka dihukumkan bunuh. Yang kedua, hadis yang kedua tu, dalil-dalil tu, hadis yang kedua, berapakah kategori yang dihalalkan darah tu? 3. Kategori yang dihalalkan darah tu 3. Pertama, nyawa dengan nyawa. nyawa dengan nyawa. Nyawa dengan nyawa ni maksudnya apa? Lisan. Hukum kisah, balas bunuh. Yang kedua, Perempuan isteri yang perempuan dah pernah ketahui. yang ketiga, Murtad. Itu halal darah itu. Hadis yang kedua, hadis yang kedua itu riwayat daripada siapa? Daripada siapa riwayatnya menceritakan hadis itu? Hadis yang kedua, Abdullah bin Umar.
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang ketiga daripada siapa? Daripada siapa? Hadis ketiga daripada hadis yang ketiga daripada siapa? Dari hadis yang ketiga daripada siapa riwayat dia? Hadis ketiga. Hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga. Hadis yang terjemah saja, tak ada matan hadis. Tolong. Siapa boleh tolong? Daripada Jabir radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Lepas tu hadis yang pertama, man baddala dinahu faqtuluhu. Tutup mic. Tutup. Mic tutup. Bising. Hadis man baddala dinahu faqtuluhu di dalam kitab apa? Hadis yang pertama tu man baddala dinahu faqtuluhu dalam kitab apa? Dalam kitab Tuhfatul Bukhari. Dalam kitab Tuhfatul Bukhari. dalam kitab apa? Nota kaki tu ada tulis diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari hadis nombor berapa? Hadis nombor berapa? 2854. Dalam tajuk apa? Tajuk jihad. Tajuk jihad. Ya. Itulah makna kita memahami kepada nas. Lepas itu syarat-syarat pelaksanaan hukuman hudud ni ada berapa syarat? Ada 3. Hukuman hudud kepada murtad ni ada berapa? 3. Pertama, Balik dan berakal. balik dan berakal. Yang kedua, Diminta supaya bertaubat. Taubat. yang ketiga, Kemurtadan disahkan melalui pengakuan bersalah. itu dia. Kita boleh melaksanakan hukuman murtad ataupun hudud kepada orang yang murtad ni melalui 3 syarat. Yang pertama, balik dan berakal. Cukup umur dan berakal, tak gila, waras. Yang kedua, wajib kita minta bertaubat. Lepas tu yang ketiga, sahih. Sahih berdasarkan siasatan kita, dia ni memang dia mengaku murtad sungguh. Itulah beberapa perkara yang kita kongsikan bersama pada hari ini berkenaan dengan hukuman murtad. Saya ulang balik, kisah murtad ni pertama sekali dia naklah disuruh bertaubat. Kerajaan bersuruh bertaubat. Yang kedua, amaran kepada salah laku dia tu. Yang ketiga, wajib dibunuh. Lepas tu dalil-dalil, ada 3 dalil berkaitan dengan hukuman bunuh kepada pesalah murtad. Lepas tu syarat-syarat pelaksanaan. Syarat-syarat pelaksanaan ini kita kenal pasti terlebih dahulu perkara-perkara syarat-syarat yang dibincangkan ini. Barulah boleh kita laksanakan hukum murtad, iaitu hukum bunuh. Nombor 1, balik dan berakal. Yang kedua, diminta supaya bertaubat. Yang ketiga, sah dan terang. Rela dia ni, kerelaan sendiri dia ni murtad. Bukan main-main punya cerita. Jadi disahkan setelah kita siasatan kepada dia yang dia ni murtad. Jadi itulah perkara-perkara, insya-Allah kita boleh faham
dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala diberi faham perkara-perkara yang kita belajar pada pagi ini. Moga-moga tersemat, terlekat di dalam hati kita, walaupun kita tidak menceburi bidang itu, kita tidak ahlinya dalam bidang itu, tetapi setidak-tidaknya kita mengetahui perkara-perkara yang bersangkutan dengan tajuk murtad ini. Jadi rubuk pekoh yang murtad ni masuk dalam bab apa? Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, dalam bab apa? Jenayat. Dalam bab jinayat, rubuk yang keempat. Rubuk yang keempat. InsyaAllah jika dipanjangkan umur, pada minggu depan kita sambung implikasi kepada kesalahan murtad. Implikasi kepada ataupun kesan kepada kesalahan murtad, insya-Allah. Jadi setakat itu dulu yang kita bincangkan pada hari ini. Moga-moga Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, dikurniakan taufik dan hidayah. Semoga kita faham apa yang kita bicarakan pada pagi ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid-din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.